Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita berjumpa lagi pada petang ini insya-Allah. Dan saya minta maaf aku ada batuk-batuk sikit kerana hari ini musim panas juga. Walaupun ada hujan sesekali, tapi panasnya macam luar biasa jugalah. Musim COVID-19 ni insya-Allah tuan-tuan. Kita berdoa moga-moga kita semuanya sihat sejahtera. Seperti biasa tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan kurnia dapat kita lagi bersama hari ini. Dan jangan lupa untuk kita meriahkan lagi tazkirah kita yang secara santai ini. Kita sila, kita boleh memanjangkan ilmu ini dengan kita menekan butang share. Moga kawan-kawan kita, sahabat anda kita, saudara mara kita, adik-beradik kita atau siapa sahaja yang ada, walaupun di mana mereka berada, dapat sama-sama kita pada ini. Tuan-tuan dan puan, dan kita ambil peluang pada petang ini untuk kita tuan-tuan, untuk kita sama-sama sharing, berkongsi apa yang sebut sebagai amalan yang boleh menghapuskan dosa. Kita bincang tentang perkara-perkara amalan yang boleh menghapuskan dosa. Kerana kita minta maaf tuan-tuan ya. Kerana kita manusia biasa. Tentunya kita banyak melakukan salah dan silap, termasuk dosa. Sebab itu semalam kita sebut bahawa di antara amalan yang boleh menghapuskan dosa kita ataupun dimaafkan Allah Ta'ala dosa kita itu ialah memohon syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Syafaat ini maknanya pertolongan Nabi Muhammad SAW di akhirat besok. Jadi di antara cara untuk kita mendapat syafaat Rasulullah ni, itulah kita ikut sunnah dia. Makan minum dia, pakaian dia, cara bekerja, cara berpolitik, ekonomi, jadi pengurus, jadi ketua keluarga, atau siapa saja, JT4, JKK ke tak kira, kita ikut sunnah Nabi. Mana bila kita ikut dia insya-Allah akan kenal kita. Tapi di antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, itu berselawat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan puan, selawat ini juga merupakan salah satu daripada cara untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nak bagi tahu bahawa setengah kitab mengatakan bahawa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu ibadah yang mulia dan terpuji. Selawat ni ibadah tuan-tuan puan. Bukan saja-saja kita nak selawat, tapi dia merupakan salah satu daripada ibadah yang perlu kita ambil berat dan perlu kita buat. Bukan saja kita tahu selawat. Selawat ni mana kita berdoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat ni doa, kan solat. Selawat, doa kepada Nabi Muhammad SAW. As-salatu maknanya doa. Solat yang kita buat itu maknanya doa. Maka dia merupakan ibadah yang mulia dan terpuji. Dan dia mengandungi berbagai-bagai kelebihan dan keistimewaan. Ni syafaat. Ni selawat ni. Di antaranya untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, serta mendapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala di hari kelak. Syafaat dapat, ganjaran daripada Allah Ta'ala pun dapat. Ini tuan-tuan. Maknanya kalau kita tak berselawat, rugi. Saya nak bacakan satu hadis Hasan
Hadis hasan yang diterima oleh para ulama sebagai hadis yang boleh kita pakai sebagai menambahkan lagi amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'atu hajah sab'ina minha li akhrati wa salasina minha li dunia. Rawahul Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan banyak lagi lah hadis ni diriwayatkan oleh perawi-perawi. Maksudnya bahawa barang siapa yang berselawat ke atasku 100 kali sehari, 100 kali sehari, bukan 100 kali seumur hidup. 100 kali sehari, bukan seumur hidup, 100 kali sehari. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita berselawat. Tetapi ada satu hari kata bahawa barang siapa yang berselawat ke atas dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang sempurna insya-Allah. Tak kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke, sallallahu alaihi Muhammad ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, tak kisah. Yang penting kita berselawat. Sebab Nabi dia kata umur. Siapa berselawat? Nabi kata 100 kali sehari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad tu biar betul sikitlah pasal ada sabdu situ. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Bahawa siapa yang berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Allah akan sempurnakan baginya 100 hajat. Tuan-tuan faham? Banyak mana hajat kita? 100 hajat. Allah Ta'ala akan sempurnakan bagi 100 hajat. Bukan bagi, maknanya kita dah dapat dah. Nak sempurna je. Nak sempurna. Maknanya kita dapat satu tu mungkin tak cukup ke, kurang sikit sebagainya. Allah Ta'ala akan sempurnakan hajat kita. 100 hajat. 70 di akhirat dan 30 di dunia. Hajat kita di akhirat Allah Ta'ala buka peluang ada 7. Maknanya kita ada token 70. Ada token 70. Nak guna apa 70 ni? Kan? Kalau kita ada macamnya kupur ke apa benda ada 70. Pahala lain cerita. Ada 70 hajat yang akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala di akhirat. 30 di dunia. Minta tuan-tuan. Yelah kita banyak hajat pun 30 tu kira banyak dah. Walaupun kadang-kadang tak cukup. Apa hajat kita? Nak senang, nak sihat, nak bahagia, nak kaya, nak mewah. Macam-macam tak? Nak naik pangkat, nak macam-macam. Tak apa. Jadi tuan-tuan, banyakkan selawat. Kerana selawat sebenarnya lah. Selawat ni, rahsia lah selawat ni lah. Senang dan menyenangkan. Itu selawat. Selawat ni, senang dan menyenangkan. Sebab tu orang baca selawat senang. Hati senang. Perfikiran pun tenang. Senang. Sebab tu kena selawat. Paling kurang kita selawat tuan-tuan 5,000 kali. 500 sehari. Tapi, Nabi kata bahawa 100 cukup sehari. Tak payah banyak-banyak. 100 cukup. Maka kita akan disempurnakan. Maka sallallahu alaihi wasallam kata bahawa qala sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis lain, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin wa hatta anhu asyara khati'atin khati'at wa rafa'a lahu asyara darajat. Rawahul Ahmad wa Nasa'i. Barang siapa yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Ta'ala akan berselawat katanya 10 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sekali, Allah Ta'ala selawat ke atas kita 10 kali. Maknanya, kita minta Allah Ta'ala doakan. Kita minta Allah Ta'ala supaya Nabi Muhammad SAW ini sejahtera, sihat sekali. Allah Ta'ala akan mendoakan kita 10 kali. Doa sekali kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali Allah Ta'ala berselawat ke atas kita. Dan bukan saja itu, bukan saja Allah Ta'ala berselawat ke atas kita 10 kali, tetapi Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita 10 darjat dan menghapuskan 10 dosa. Masya Allah tuan-tuan. Sekali selawat, 10 dosa dan kesalahan Allah Ta'ala hapuskan. Allah Ta'ala gugurkan. Dan 10 darjat
Allah Ta'ala angkat kita di kalangan sama kita, ya Allah Tuhanku. Itu kalau sekali. Kalau tuan-tuan angkat 100 kali, berapa dosa yang Ta'ala gugurkan? Kiralah 100 kali 10. Berapa dosa kita buat sehari? Maka sebab itu tuan-tuan, di antara amalan yang boleh menghapuskan dosa ialah selawat. Itu saya nak sambung sikit. Semalam mungkin aku tak sempat. Seterusnya tuan-tuan ialah bersedekah. Bersedekah. Sedekah ni ada dua ataupun ada banyak makna. Di antaranya zakat. Di antaranya memang kita sedekah lah. Maka sebab itu tuan-tuan, makna sedekah ni lah bahawa kita menyisihkan sebahagian dari rezeki kita untuk diberikan kepada orang yang memerlukan dengan tujuan meringankan kesusahan dia ataupun kita mencukupkan keperluan dia. Itulah sedekah. Kita memberikan sesuatu keperluan yang diperlukan orang lain yang ada pada kita. Kita ada, keperluan tu kita ada, dan orang tak ada, maka kita bagi sebahagiannya, bukan semua. Allah Ta'ala kata bahawa bagilah sebahagian. Bukan semua, tapi jangan kikir. Jangan tak bagi langsung. Bagi sikit, bagi sebahagian. Tapi jangan terlalu kikir pula. Nak bagi, jangan bagi semua. Tak bagi, jangan tak bagi langsung. Maka sebab itu tuan-tuan, sedekah ini merupakan perbelanjaan harta yang kita gunakan berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai perkara. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam konteks ini kita bersedekah untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam. Maknanya tuan-tuan, boleh kita bersedekah, boleh kita berinfak derma kepada individu pasal dia perlu. Dia perlu, miskin, fakir, dia belajar, Ibnu Sabir dan sebagainya. Tetapi boleh juga kita bersedekah untuk berdakwah. Kita sponsor ustaz. Ustaz ini nak ceramah di mana ustaz? Mesti sebut. Ataupun kita sponsor, kita derma tempat orang berdakwah. Sekolah-sekolah agama, pusat-pusat tahfiz, termasuk rumah ngaji barakah. Gitu. Maknanya tuan-tuan, walaupun ini tidak wajib, tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, besar. Sedekah ini tak wajib. Tapi kalau kita tak buat, rugi. Hak sedekah itulah esok untuk kita. Saya nak ulang balik tak? Nabi kata bahawa kita ni, harta kita ni ada 3 keadaan. Yang pertama dalam bentuk makanan. Kalau kita makan, dia habis. Tuan-tuan makan apa tadi? Habis ke tak habis? Habis ke tak habis? Habis dah. Habis satu meja. Makan apa? Ayam golek, patit, apa? Ni kek, kuih. Hari ni banyak orang COD dalam zaman COVID ni. COVID ni banyak COD. Habis tak? Habis. Maknanya makanan habis. Tuan-tuan beli 4 guni ataupun 4 kampik beras. Habis ya? Sebulan habis. 2 bulan habis. Maknanya kalau makan habis. Tak kira beras ke, makanan, buah-buahan ke, tak kira makan. Sebut bab makanan ni dia habis. Yang kedua, dia expire. Nabi kata bahawa yang kedua, dia expire. Maknanya, buang. Expire. Termasuk makanan tadi kan. Tuan-tuan beli Maggi. Tengok, expire, buang. Kan? Kereta expire sampai satu masa, dia rosak. Kain baju sampai satu masa, dia reput. Maknanya expire ni reput senang cerita. Dia reput. Ini dalam benda bentuk fizikal, dia reput. Baju ke, kain, seluar, semua. Dan yang ketiga, Nabi kata bahawa yang kamu belanjakan. Yang kamu belanjakan, itulah yang hak kamu yang tak ada, yang tak habis dan dia tak kira reput. Ni tuan-tuan. Maka sebab itu, namanya sedekah. Hak belanja ke tu sedekah. Kita belanja orang sana, kita sponsor orang sana, kita derma ke sana, kita infak sana. Nabi kata, itulah yang kekal. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis At-Tirmizi disebut bahawa sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kita selalu tengok kebakaran,
Bomba dia padamkan api dengan benda. Dengan apa? Air tak? Adalah kadang-kadang dengan serbuk apa ni extinguisher tu, saya tak tahulah benda tu, tak pernah pakai pun, tak reti pun, walaupun rumah ngaji kita ada benda tu. Tapi dengan air, maknanya tuan-tuan dan puan, sedekah ini boleh menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maknanya kenapa Nabi sebut gitu bahawa kenapa api dosa ni dia pemusnah. Api kalau dia membakar, habis gentuh, rumah terbakar, kereta terbakar, tak kira besi ke, logam ke, kayu ke, kain apa pun habis terbakar. Hutan riba pun beratus ribu hektar boleh terbakar. Habis. Dosa pun itulah dia, memusnahkan pahala kita. Kalau kita tak hapuskan dosa, kalau kita tak padam dosa, tuan-tuan dan puan, na'udzubillah, kita buat dosa kita di akhirat, na'udzubillah, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk menghapuskan dosa, memadamkan dosa ni, kita nak kita nak delete dosa ni dengan sedekah. Tuan-tuan, tak payah banyak, sebahagian saja. Tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, terdapat juga ayat Al-Quran menceritakan tentang keutamaan sedekah. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-18, kan? Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, tak kira laki dan perempuan, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, bersedekah dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, saya akan lipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala banyak. Kita sebut bahawa Allah Ta'ala, Nabi kata tadi, bersedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana api menghapuskan, memadamkan api, sebagaimana air memadamkan api. Ini Allah Ta'ala pula dikuatkan dengan hujah Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya siapa-siapalah berkah, lelaki bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah Ta'ala kata bahawa apa? Saya akan lipat gandakan ganjaran. Mana tuan-tuan dan puan? Hak yang kita bagi tadi, Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi. Kita bagi satu, Allah Ta'ala bagi 700. Tak kisahlah apa-apa, 1 ke 10 ke 20. Tapi yang penting ialah, satu kita bagi, Allah Ta'ala menggandakan ganjaran. Kita jangan fikirlah kita bagi RM1 dapat RM10. Tak. Ganjaran itu mungkinlah bentuk kesenangan, kebahagiaan, ketenangan. Orang tak ganggu kita. Apa hajat kita tercapai. Apa keperluan kita dipenuhi. Siapa? Allah Ta'ala yang memenuhinya. Dan bukan saja dapat lipat ganda ganjarannya, tetapi juga Allah Ta'ala kata bahawa apa dia? Akan beroleh pahala yang banyak. Tuan-tuan dan puan, ganjaran pun boleh. Ganjaran itu maknanya adalah bentuk apa yang kita bagi, kita dapat. What you give, you get back. Apa yang kau bagi, engkau akan dapat semula. Ini tuan-tuan dan puan. Dan kita akan dapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Dengan pahala ni tuan-tuan dan puan, ada satu peluang untuk kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, dan melalui rahmat Allah Ta'ala ini membolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, nak cerita tuan-tuan, banyak ganjaran daripada Allah Ta'ala ni atas usaha yang kita lakukan. Dan bersedekah ini bukan hanya terhad dalam bentuk wang semata-mata, harta, tetapi juga banyak lagi bentuk lain. Bentuk apa? Makanan. Kadang-kadang mungkin bentuk motivasi. Kita bantu motivasi. Orang tu lemah semangat, kita motivate dia. Dalam idea, pemikiran, tenaga, bantuan, tulisan, doa. Jangan lupa tuan-tuan kita berdoa. Maka sebab itu tuan-tuan, sekarang ini dalam musim COVID ni, tentunya makanan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, tubuh tuan-tuan pergi tengok. Di antara keperluan makanan hari ni ialah, di antaranya lah orang miskin. Mungkin sebelah rumah kita, anak yatim. Tapi kita lupa, paper kata ada 80,000 pelajar sekarang ni berada di kampus. Siapa nak bagi makan dia? Maknanya tuan-tuan dan puan,
pelajar juga memerlukan bantuan. Pelajar tuan-tuan, mereka ini bukan sahaja kita bantu dia bagi makan, contoh. Makanan yang pelajar terima, yang kita bagi tadi, dia akan buahkan tenaga, pemikiran, dan dia berguna dalam usaha dia untuk menuntut ilmu. Bayangkan tuan-tuan, ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada orang bantu mereka. Dengan sebab kita bagi makan, dia belajar, dia berjaya, akhirnya dia beri khidmat sumbangan pada negara, masyarakat dan agama, pahala kepada kita tak putus-putus. Sebab dia kita. Sebungkus je nasi ayam penyet, tak payah beria sangat. Maka sebab itu tuan-tuan, sedekah ini sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa nak cerita memang panjang lagi. Tapi nampak masanya dah sampai. Dah 20 minit lebih dah. Janji 20 minit je, nanti mungkin janji pula. Jadi tuan-tuan, apa keadaan sekalipun, bagaimana pun cara kita hidup, cara kita beraktiviti, cara kita berinteraksi dan cara kita berhubung, maka jangan lupa sekali-kali kita bersedekah. Kerana sedekah ini di antara amalan yang boleh menghapuskan dosa. Tuan-tuan, mari kita sama-sama memaju dan bangunkan. Dengan bersedekah ni, kita boleh membangunkan manusia. Kita boleh membangunkan manusia. Itu cerita lain. InsyaAllah kalau sampai masa ada ruang tajuknya berkaitan, kita cerita. InsyaAllah. Ya tuan-tuan, setakat itu dulu yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan untuk kita sharing pada petang ini. Moga-moga ada manfaatnya kepada kita, insyaAllah. Dan kita share dengan kawan-kawan kita. Dan jangan lupa lah bagilah saya, belanja saya hak warna merah tu kan. Sekali dua. Kan. Encik Ismail tolonglah. Kan. Encik Ismail, abang. Apa? Encik Badrul. Encik Badrul ada kot. InsyaAllah Encik Badrul. Kak Ram mana Kak Ram? InsyaAllah kita sama-sama menyebarkan ilmu ni, moga-moga dengan penyebar ilmu juga akan boleh menghapus masa kita, insya-Allah. Allah tak terlepas. Itu dapat saya bincang pada tuan-tuan ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa tuan-tuan solat hajat Covid ini, dan juga jangan lupa kita berdoa, jangan lupa bersalawat, dan jangan lupa mengaji. Mari kita mengaji, dan insya-Allah habis PKP ini kita datanglah mengaji di rumah Ngaji Barakah. Dan kalau tuan-tuan ingin untuk menyumbang, silalah menyumbang ke rumah Ngaji Barakah, terutama sekali di bulan Ramadan yang hampir tiba ni, insya-Allah. Saya minta maaf banyak tuan-tuan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada petang esok.